A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'. Sidang jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan perbincangan kitab penawar bagi hati muka surat 73. Dan bahawasanya perbezaan bolehlah tu. Perbezaan antara zahid dan fakir boleh? Boleh ya? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharaini amin. Oh, ambil sikit atas. Ambil atas sikit lah. Dan bahawasanya zahid yang lebih sempurna ialah zahid pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala pada dunia dan pada akhirat. Ini zahid yang paling tinggi dan lebih sempurna. Zahid daripada pada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Dia nak Allah Taala saja. Sama ada di dunia atau di akhirat. Bukan dia tak nak syurga. Jangan salah faham. Bukan dia tak nak syurga. Nak balasan syurga tu. Tapi matlamat dia bukan syurga semata-mata. Lebih tinggi daripada itu ialah redanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang daripadanya sikit ialah zahid pada dunia sahaja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedap-sedap atau lain. Ini zahid pada dunia, kurang sikit. Dan kurang daripada ini pula zahid pada harta sahaja, tiada pada kemegahan dan lainnya. Harta tak nak tapi masih nak lagi kemegahan. Ya, kurang sikit daripada tadi. Yang tadi zahid daripada harta, kemegahan dan kemewahan atau lain-lain lagi. Dan kurang sikit daripada itu ialah zahid pada harta sahaja, tiada pada kemegahan dan lain daripada kemegahan. Harta je dia tak nak. Tapi masih lagi nak kemegahan, nak pengaruh. Atau zahid pada setengah perkara, tiada pada yang setengah yang lain.
Dan yang akhir ini sedaif-daif zahid. Mana? Zahid pada setengah perkara, tiada pada setengah yang lain. Harta tak nak, kemegahan tak nak, tapi masih lagi ada matlamat yang lain. Separuh-separuh. Baik. Kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingin daripada harta, maka zahid padanya, pada kemegahan itu lebih utama. Ya, ada orang tak nak minat harta ni tapi dia nak pengaruh. Jadi kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingin daripada harta. Kemegahan itu makna pengaruh. Ya, jadi bukan mudah nak zuhud pada kemegahan pengaruh. Dan bahawasanya perbezaan antara zahid dan fakir. Tengok. Adakah orang fakir itu zuhud? Belum tentu. Dan adakah orang zuhud itu fakir? Pun belum tentu juga. Orang zuhud ni bukan fakir. Dia tak nak. Bukan dia tak ada. Dia tak nak. Orang fakir ni dia tak ada. Tapi dalam hati mungkin tamak. Kalau tamak dia tak zuhud. Jadi jangan tengok. Ya. Sebahagian orang kata, zuhud tu dia tu zuhud. Tapi kalau dibagi, kalau ada peluang, disambar. Itu bukan zuhud. Dan ada orang yang kata orang zuhud itu dia fakir. Belum tentu. Nampak pakai selekeh je tak. Jumpa ya, di masjid ke, jumpa di mana ke, ada jam ke, ada gelang ke, ada cincin ke, ada apa, dipulangkan. Ada orang nampak pakai smart, nampak cincin emas jatuh, jeling yang lain tak ada, nampak lain clear, pup. Pakai bergaya. Itu tak zuhud. Jadi ada orang yang zuhud, ya, dia zuhud, dan di waktu yang sama ada orang yang fakir dan zuhud, boleh. Orang fakir dan zuhud boleh. Dia fakir, di waktu yang sama dia tak ingin, dia tak minat. Ya, dengan harta benda kemewahan ni dia tak minat. Orang ni senang hatilah. Ya, fakir tapi senang hati. Ada orang fakir tapi tak zuhud, yang ni tak senang hati, gelisah. Dan ada orang kaya yang zuhud. Orang kaya tapi zuhud. Apa bezanya? Tengok. Bahawasanya zahid itu terasing ia daripada dunia kerana taat serta kuasa ia atasnya. Dia tak nak bermewah-mewah dengan dunia ni kerana taat, kerana dia lebih seronok dengan akhirat. Lebih seronok dengan balasan akhirat, dengan pahala akhirat, dengan redha Allah Ta'ala. Bagi dia redha Allah Ta'ala itu dah cukup dah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Cukup dah. Walaupun di waktu yang sama, kuasa ya. Boleh kalau dia nak. Jangan pening-pening lah. Pergi Kelantan, jumpa Tok Guru Nik Aziz. Itulah zuhud. Senang. Duk pening-pening, ada ke orang macam? Ada, apa tak ada? Siti Nurhaliza pun terkejut kan? Takkan kita tak terkejut. Siti Nurhaliza pun terkejut. Sampai buat lagu apa? Dia ada lagunya tu. Seorang lelaki tu, lelaki yang beriman ke apa. Lagu tu ditujukan kepada Tuan Guru Nik Aziz. Dan baru-baru ni ada sahabat bagi maklumat lah. Dia duduk dalam pengajian itu, ya, dalam pengajian Nik Aziz, Tuan Guru Nik Abdul Aziz.
Ya, dia kata dia terlepas dalam selepas dia balik lah. Ya, dia terlepas daripada tahajud ni 3 malam, 3 kali, dan dia dah reda lah kalau Allah Ta'ala nak ambil. Seumur hidup dia umur 80 lebih. 3 kali terlepas tahajud. Kita lepas subuh saja, terlepas subuh saja berapa kali? Subuh. Dia tahajud, boleh kira 3 kali. Masa dia sihat. Dan dia dah reda. Macam tu, dia reda Allah Ta'ala ambil. Dah tak ada apa. Dia dah seronok dah bertemu Allah Ta'ala. Kita cakap boleh lah, akan datang betul malaikat kan? Tak berani. Baik. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan fakir. Apa? Kau tak dapat dunia. Di waktu yang sama masih lagi minat. Itu namanya fakir. Dalam hati masih berhajat lagi kepada dunia. Tetapi tak dapat. Itu dipanggil fakir. Apa? Tiada ada ia zahid. Tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Ada kelebihan. Kaya yang bagaimana? Tengok. Sebab kaya ni ada, Nabi duk sebut dalam satu hadis, tidak dibenarkan ghibtah, iri hati, melainkan pada 2 perkara. Pertama, orang yang ada ilmu, dimanfaatkan ilmunya. Dan orang yang ada harta, orang ramai dapat manfaat daripada hartanya. Orang ni kena ghibtah. Kita kena ghibtah. Apa ghibtah? Iri hati. Bukan dengki, tapi iri hati. Nak jadi macam dia. Begitu. 2 golongan yang diharuskan untuk diiri hatikan, dicemburukan atas dia. Tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Sabda Nabi SAW, yadkhulu fuqara'a ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Hadis ni rawahu Tirmizi an Abi Hurairah wa qala hasan sahih. Hadis ni hasan sahih. Artinya masuk syurga sekalian fakir umatku dahulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu. Dengan 500 tahun. Di kalangan, tengok nanti sebut, ada sebut apa? Dalam hadis yang lain disebut. Dengan umat-umat yang terdahulu, daripada kalangan orang-orang kaya, di kalangan umat-umat yang terdahulu, Nabi kata umatku yang miskin itu masuk syurga dulu dengan 500 tahun. Dan pada satu riwayat yang lain dengan 40 tahun. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun itu atas mendahului fakir zahid, atas yang gemar pada dunia. Dan riwayat mengatakan 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba, atas yang kaya yang loba. Yang 40 tahun tu. Adapun yang 500 tahun mendahului fakir yang zahid, atas yang gemar pada dunia. Masuk tu lebih 500 tahun dulu. Adapun yang 40 tahun itu mendahului fakir yang loba atas yang kaya yang loba. 40 tahun. Menyebut akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan bersembah berkata oleh Rasulullah SAW, berdoa dalam satu doanya, Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Hadis ini ada dalam 40 hadis daripada 40 buah kitab hadis yang disusun oleh Syekh Nuruddin Merbu Al-Banjari ada. Artinya, hai Allah Ta'ala, hidupkanlah olehmu akan daku miskin dan matikan olehmu akan daku dalam keadaan miskin.
dan pada hal wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada seorang Yahudi. Nabi wafat, bajunya tak sempat nak tebus lagi. Maknanya Nabi berhutang dengan seorang Yahudi dengan digadaikan baju besi. Sampai beliau wafat kerana utangnya sebab nafkah ahlinya. Nak bagi nafkah ahli. Nak bagi nafkah anak isteri. Seorang khalifah. Rasul. Pemimpin nombor satu umat Islam pada ketika itu. Nak bagi nafkah ahli pun terpaksa menggadaikan baju besinya dan tak dapat ditebus sehinggalah beliau wafat. Ni Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi. Doa Nabi kan makbul. Dimustajabkan. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Rasanya kalau kita doa ni makmum amin tak? Makmin juga tapi tak faham lah. Yang tak faham amin. Tapi kalau dia faham, la haula wala quwata illa billah. Ini doa Nabi yang jarang orang guna ni. Tak berani. Ada? Pernah dengar? Jangan ya, doa sendiri-sendiri boleh lah. Tak Imam. Doa sendiri boleh. Sebab orang lain belum tentu lagi macam kita kan. Doa pelan-pelan boleh. Allahumma ahyina. Miskina tu bulan. Miskin. Wa amitni. Miskina. Boleh lah. Kalau kuat-kuat. Allahumma ahyina miskina. Wa amitna miskina. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau hidupkanlah kami ya Allah dalam keadaan miskin. Oh, orang belakang. Ya betul tu Imam. Untuk engkau seorang dah lah. Kami belum mampu lagi. Tapi itulah doa Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Bukan hadis maudhu', ini hadis sahih. Wa hassanahu, dan Imam Tirmizi membilangkan, mengatakan hadis ini hasan. Tak sampai peringkat sahih tapi hadis ini hasan. Imam Tirmizi ni dia ada hadisnya, ada kitab Sunan Tirmizi. Dan ketahui olehmu, ada sampai ya? Terlihat kejap. Boleh. Waktu sambung balik lah. Bagi apa? Bagi orang panggil bagi apa? Halwa suara, halwa telinga. Duduk depan ni. Mari sini. Qasidah, kita dengar sikit qasidah. Lepas tu jangan lupa bawa ilahi. Anta maksudi waridhaka matlubi. Boleh guna dua ni. Pakai dua. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita menzikir orang yang arif billah, yang arif billah. Ilahi anta maqsudi wa
مطلوبي إيمان إلهي أنت مطلوبي مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Tuhanku. Engkau tujuan hidupku, redamu matlamatku. Kurniakanlah kepadaku kasih padamu dan mengenal dirimu ilahi. Anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilahi. Anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina. Fasalamullahi ala al-hadi wal kaunu yuraddidu amina, yuraddidu amina, yuraddidu amina. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina. Fasalamullahi ala al-hadi wal kaunu yuraddidu amina, yuraddidu amina, yuraddidu amina. Rahala Siddiq anid dar fi suhba khairil abrari. Salawatullah tubariku malad dunya bil anwari. Rahala Siddiq anid dar fi suhba khairil abrari. Salawatullah tubariku malad dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina. Fasalamullahi ala al-hadi wal kaunu yuraddidu amina, yuraddidu amina, yuraddidu amina. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه
مال الدنيا بالأنوار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك مال الدنيا بالأنوار الهجرة رحلتها دينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهدي والكون يردد آمنا يردد آمنا يردد آمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا رب بأنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا يا رب بأنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبهم في الدجى واغفر لنا يا ربنا واغفر لنا يا ربنا إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا جئناك عفوك طالب وإليك نرجع خاشعين جئناك عفوك طالب وإليك نرجع خاشعين فاشفق علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا وارأف بنا يا ربنا إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي
قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kasih ucapkan pada anak-anak Ashabul Arifin ya, yang memberikan sedikit lah halwa apa? Halwa telinga. Selingan. Sambil-sambil promosi lah kau ni. Promosi ya. Nah, jadi kalau ada yang majlis-majlis walimatul urus ke ya, daripada sunyi senyap je kan, boleh insya-Allah. Hubungi pengurusnya lah. InsyaAllah anak-anak ni pun ada, dia memang ada kawan dia yang duduk dekat Shah Alam ni, boleh insyaAllah boleh carilah. Saya sekali lah boleh, hari Minggu ke, ya boleh. Baik. Daripada lagu-lagu yang pelik-pelik kan, geleng-geleng, angguk-angguk geleng-geleng apa semua tu, baik dengan qasidah insya-Allah. Tak payah apa Menteri Belia dan Sukan belanja sampai 3 juta ya tak bayar K-pop. Apa pun tak ada kan. Dengar pun bersakit hati ada. Tengok dia berjoget pun sakit hati kan. Yang ni tak sampai juta-juta lah. Kalau nak bagi juta pun kalau bagi juta pun tak apa kan. Nak bagi juta untuk pondok contohlah, untuk madrasah nak bina asrama. Berbaloi orang pun tak ungkit. Patutlah kan. Ini dah bayar K-pop sampai juta-juta, 2.6 juta. Lepas tu kau nak bergaduh pula. Hantar kau. Baik. Sambung balik. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir jika ada ia terpada, maknanya memada, cukup dengan barang yang diberi akan dia, dengan segala nikmat rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dia, dia fakir tapi hatinya redha, rasa cukup dan merasa banyak sangat Allah Ta'ala bagi pada dia. Sedangkan dia fakir. Dan tiada ada ia loba dan tamak pada menuntut harta. Bukan bermakna tidak loba ni dia tidak bekerja. Kerja. Dia berusaha untuk nafkah anak isteri. Tetapi dia tidak loba. Tidak tamak. Memada. Hari ni rezekinya berapa? Rasa cukup, alhamdulillah, syukur dia. Maka pangkatnya dan kedudukannya hampir daripada peringkat maknanya peringkat kedudukan orang yang zahir. Dia fakir tapi hatinya redha, cukup dengan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan padanya. Maka kedudukan dia hampir dengan orang yang zuhud. Ada sifat qanaah. Sebab tu Nabi sebut al-qanaatu malun la yanfat. Qanaah itu bersikap dan merasa cukup itu merupakan harta yang tidak musnah dan tidak binasa. Sebab itu sabda Nabi SAW, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa.
Hadis riwayat rawahu Ar-Razi an Anas wa rawahu aidan al-Qadai wasyibhab. Artinya bermula syurga, beruntung bagi mereka yang Islam ia dan adalah kehidupannya sekadar memadai. Tetapi yakni bahkan hanya saja besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha. Ya, jika dia sabar dan dia redha, maka besarlah pahalanya. Ketika dia hidup dalam keadaan cukup-cukup, mencukupi. Dan memadakan ia akan yang ada, ya, dan bersikap, dan jika ia memadakan orang yang fakir tadi dengan apa yang ada, bersifat qanaah. Dan bermula sabar itu atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zahid. Sabar. Pasal dia nak sebut bab lepas ni bab sabar. Ya. Sebab tu dia dah mula kaitkan sifat sabar itu dengan zuhud. Jadi sabar itu adalah tangga, anak tangga, permulaan bagi zahid. Dan tiada sempurna zahid dan lainnya lain daripada zahid melainkan dengan sabar. Maka hendaklah menyebut hamba akan bab sabar kemudian daripada bab zahid. Wallahu a'lam. Belum habis lagi. Itu baru wallahu a'lam dalam bab ni. Jadi masuk pada bab sabar. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Sabar. Namanya sabar, tahan daripada marah. Bukan dihilangkan terus marah tu. Tidak. Tapi boleh kontrol. Boleh kawal sabar. Macam Swiss. Tap, marah. Tap, hilang marah. Tu sabar. Dia boleh kawal marah dia. Marah dia mengikut syariat, mengikut kehendak Allah dan Rasul. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in, bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Hakikat sabar itu tetap istiqamah yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Faham? Dia tetap dalam perkara yang membangkitkan kepada agama, yang membawa kepada agama, yang membangunkan pada agama, yang memajukan agama. Itu sabar. Dia tetap dalam berjuang agama. Itu sabar. Bukan sabar tu diam, orang kutuk Islam, orang kutuk agama buat tak tahu. Sabar, sabar. Itu dayus. Itu dayus. Sabar ni dia tetap terus. Malu dengan Brunei. Brunei mula dulu. Kita pakar banyak. Tak nak mula, akhirnya Brunei mula dulu. Baguslah, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Siap dengan demonstrasi sekali. Orang dah nampak kan, orang tak nampak. Cuba buat tengok. Sekejap je. Tersebar semua dah ibaratnya. Oh, ini indahnya Islam. Oh, sebabnya macam tu, sebabnya bukan macam yang dalam penjara. Kau tengok ditunjuk kan? Ada tengok tak? Ditunjuk perbezaan sebab yang dalam penjara dengan sebab yang dalam syarak, dalam hukum Islam. Diri. Yang dalam penjara, kau begitu. Sampai
Oh, sampai melambung-lambung. Bukan yang kena sebat, yang menyebat sampai melambung. Yang dalam Islam, yang dalam syariat, gini ya. Ketiak pun tak nampak. Tak terbuka, tak terangkat. Tengok apa kata Sultan Brunei. Kat Malaysia Sultan banyak ganti. Tak berani seorang pun. Ganti pun tak berani. Kan? InsyaAllah lepas ni kot. Kalau lepas ni Sultan Kelantan. Mana tahu. Mungkin ikut. Kan? Sultan Brunei dah istihar. Hukum Islam ialah hukum yang perlu dilaksanakan. Dan merupakan satu petunjuk hidayah. Tak ada kuasa lain yang boleh gubal. Itu undang-undang Islam, hak Allah Taala. Itu namanya sabar. Terus. Bak kata Menteri Besar Kelantan dulu, kan. Sekarang masih diteruskan lagi. Cuma tak dimatikan enjin. Cuma tak jalan lagi pasal. Yang pusat ni, yang Putrajaya tak benarkan, tak izinkan. Jadi tak mau jadi pada. Akibatnya nanti hilang pula kekuasaan di Kelantan. Dibuat kecoh, dibuat apa semua, payah. Tapi kata Tok Guru, enjin tak matikan. Masih jalan. Cuma tak masuk gear je lagi. Kan? Tunggu masa. Lampu hijau, nampak Putrajaya nampak lampu hijau, okey ya. Sekarang ni lampu merah lagi, biar. Lambat no hijau. Tapi bak kata Tuan Ibrahim, Tuan Man, ya. Memang nampak, dah mimpi dah. Kan? Dah mimpi dah. Rasa ini kali lah. Rupa-rupanya 5 tahun lagi lah. Lain kali lah. Tak apa. Nak ceritanya dah nampak, dah nampak nak menang dah. Dah mimpi dah. Dah pegang kunci dah mimpi tu. Tapi belum. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mungkin kalau sekarang mungkin timbul fitnah. Banyak lagi fitnahnya. Nantilah dulu, sekejap lagi, tak apa. Jangan matikan enjin, terus. Tengok macam apa, macam Mesir kan. Ya naik tapi kehendak Allah Taala belum boleh. Dan kita kalau berlaku macam Mesir mungkin kita belum mampu lagi kan. Kalau di Mesir tak apalah, dia orang dah istiqamah, sanggup. Kan? Kita belum tentu sanggup ke? Belum tentu lagi. Masih mikir-mikirlah, kau dulu. Aku belakang-belakang, tak apalah. Datang bukan tak datang, turun bukan tak turun, tapi kau lah depan dulu. Kalau di Mesir berebut depan. Kan? Kita kalau dah sembahyang pun berebut tolak-tolak soh depan, macam itulah. Kalau kat jalan pun gitulah. Sok kau dulu. Aku belakang-belakang lah. Turun, tak turun, tapi nanti dah. Belum. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar. Jadi sabar ni, hakikat sabar tu dia tetap dalam perkara yang membangkitkan pada agama, dalam perkara agama, dalam perkara iman, dalam perkara takwa, pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Lawan. Tu sabar. Sabar menghadapi isteri. Sabar dengan karenah isteri. Bukan diam aja tengok je. Isteri buat perangai tak baik pun tengok, sabar. Sabar tu dengan kerti kata dibimbing, dimarah, dinasihat, ditegur. Tu sabar. Habis dia marah, memanglah. Bila dia marah baru tahu kita sabar tak sabar. Bila dia merajuk baru tahu sabar tak sabar. Bila dia boykot baru tahu kita ni sabar ke tak sabar.
Berapa hari boikot? Ji, benar? Takut belum rasa kena boikot ni. Nak tahu sabar tak sabar kena boikot? Cuba buka cawangan. Ataupun ura-ura je bagi tahu nak buka cawangan. Tahulah boikot tak boikot macam mana. Baik. Kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawan. Kedua tentera tu. Dalam diri manusia itu ada dua yang sentiasa berlawan. Yang pertama akal. Dan segala yang membangkitkannya, membangkitkan akal. Ilmu ni membantu akal. Ilmu wahyu, ilmu hadis, ilmu daripada ulama-ulama, kata-kata ulama, perjalanan ulama-ulama itu semua perkara-perkara yang membangkitkan, yang membantu akal. Dan yang kedua syahwat dan segala yang menyeru kepada syahwat. Syaitan, nafsu, dunia, makhluk pun bantu juga. Makhluk-makhluk yang munafik, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur ni dibawa ajak pada nafsu, kan? Kita dah bentuk pada yang baik, dia buat anjurkan pesta itu, pesta ini, parti itu, parti ini, hiburan itu, hiburan ini, tak habis-habis hiburan. Dia melawan, dua tu berlawan. Gitu jugalah. Akal dengan syahwat ni. Bendera, tengoklah bendera. Bendera tu ajak pada akal, pada agama ke? Yang ni bendera ajak pada syahwat. Kumpulan, puak, hizib, sama lah tu. Dalam dengan luar sama. Di luar pun begitu juga. Yang ni ajak pada apa? Ajak pada agama. Yang ni ajak pada nafsu, pada hiburan. Anak-anak muda suka hiburan. PLKN apa semua tu. Oh, seronoklah. Anak-anak muda yang malu-malu dengan perempuan jadi dah tak malu dah dengan perempuan. Kan? Setakat ni anak-anak murid saya yang pondok yang ikut PLKN habis. Tak ada yang boleh istiqamah belajar lagi. Keluar habis hanyut. Jadi perkara yang dulu rasa tak boleh dah jadi macam boleh dah. Jadi macam melok lah dah. Kacau. Tak tahulah apa yang diterap dalam tu, wallahu alam. Buat kumpulan, kerja berkumpulan, laki-laki campur perempuan. Seronok ah. Kita punya aktiviti kita tak buat macam tu. Dia buat macam tu. Seronok. Lagi kalau naik bukit, tak larat pula naik bukit. Yang ni tolong tolak. Oh. Sebab yang lepas-lepas banyaklah. Yang kita dah tarbiyah 2 tahun, 3 tahun dah. Keluar, habis. Dah tak malu dah dengan perempuan. Tak malu. Itu juga yang perempuan. Dah tak malu dah dengan laki-laki. Dulu malu-malu juga. Ni dah hilang. Tak ada dah malu. Yang dulu pendiam-pendiam pun tak biasa sembang-sembang dengan perempuan. Oh, rancak sekarang ni. Habis. Tak masuk situ pun rancak. Apa tak lagi kalau masuk situ. Habis. Tak tahulah kalau bapa-bapa ada yang anaknya rasa tak berhubung. Tapi yang anak murid saya lah, anak murid saya, habis. 4, 5, 6 orang, habis. Lepas tu dah tak mengaji, dah tak. Ni ada seorang pula, kata nak janji nak masuk balik. Tak tahulah, tunggulah lihat. Maknanya ni, berlawan antara akal dan nafsu. Begitu juga di luar hari ni, berlawan di antara akal dan nafsu. Sembayang, ya, ibadat, pengajian dengan yang seronok di nafsu.
Kan? Hari ni apa? Gadget, Twitter, apa lagi ni? CC. Tengok anak-anak depan internet, sanggup sampai ke pagi pun sanggup. Cuba kalau mengaji sanggup sampai ke paginya tu kan bagus. Akal dengan nafsu. Kalau tengah mengaji cuba suruh cepat. Tapi kalau tengah depan TV suruh lihat. Hari ni akal dan nafsu sentiasa berlawan. Maka jika menang yang menyeru pada agama, nescaya telah hasillah peringkat sabar. Ya. Yang menyeru pada agama menang, maka dapatlah sabar. Dan bermula sabar itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala, atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Sabar pada mengerjakan, melakukan perintah Allah taala yang wajib dan yang sunat. Itu lebih mudah daripada sabar meninggalkan maksiat. Wah, ini payah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Apatah lagi maksiat kalau yang sudah jadi tabiat, yang sudah jadi ketagihan. Kalau yang dah terlajak dengan ganja dan yang sewaktu dengannya, dengan gam. Kalau nak tengok kesan daripada gam ada di pondok. Jadi kita terima pelajar-pelajar yang macam ni dewasa, umur 30 ada, 20 lebih ada, kita terima. Jadi buat pengajaran pada adik-adik yang lain. Ya, dah jadi macam Mak Ali tu. Gitu. Cuma di pondok kita latih dia. Okey. Kalau kat luar kau tak tahu cakap apa kan? Di pondok bawa sekali dengan zikir Allah 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 Allah. Okeylah. Tak tahulah boleh lama mana wallahu alam, tapi biar. Kalau tanya kenapa tu? Ada zikir Allah Allah Allah. Dah rosak dah. Ini dah rosak. Kesan gam dan yang sewaktu dengannya. Umur muda lagi 27. 26, 27. Lepas tu anak-anak jaga-jaga. Kalau dah terkenanya tu habis. Kami di pondok terima lagi selagi dia boleh jaga, dia tak ganggu orang lain. Tapi banyak tu yang kita tak kena paksa hantar balik, banyak juga. Tak boleh ganggu orang lain. Ada yang tu tengah sembahyang dia sepak orang. Bahaya. Kalau selagi yang boleh mampu tengok ikut sembahyang apa semua, walaupun meracau, cakap entah macam-macam apa, tapi kita terima lagi daripada di rumah, ya, dia ganggu orang, dia ganggu apa dia. Sana paling kurang dia sembahyang berjemaah, ikut zikir. Ada 4-5-6 orang. Semua kebanyakannya akibat ganja, dadah dan gam, petrol. Tapi alhamdulillah ada yang beberapa orang yang kita sempat dapat selamatkan. Sekarang menyambung pelajaran di college. Ada. Dulunya terbiar dalam longkang, dalam kolong. Tahu kolong? Tempat permainan, tidur kat tempat situ yang apa tu panggil kolong. Di padang taman permainan, tidur situ. Mak bapak dah tak pedulilah. Alhamdulillah hantar ke pondok. Hampir setahun. Sekarang dah menyambung di college. Alhamdulillah. Yang tak jadi pun banyak. Yang kita terpaksa hantar balik. Habis tengok cermin senyum seorang-seorang. Tengok cermin, bawa cermin ke mana-mana, bawa cermin. Pakai seluar pendek. Jumpa saya, Ustaz, belanja cak senapang Ustaz. Tahu cak senapang? Gam. RM3 lebih. Ada seorang tu dah balik Sabah. Katanya balik Sabah, rupanya ada kat Shah Alam ni, tak tahulah kat mana.
orang Sabah. Umur 40 lebih. Tak ke mana-mana pergi. Sabar, nak kena sabar. Dalam meninggalkan maksiat. Payah, itu lagi berat. Dan sabar atas bala, atas ujian. Wah, ini lagi berat. Adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat dan sabar atas meninggalkan yang makruh dan yang harus, maka iaitu sunat bukan wajib. Hukumnya sunat, sabar tu sunat hukumnya. Apa dia? Mengerjakan ibadat yang sunat dan meninggalkan yang makruh. Dapat pahala. Kita yang tak merokok ni, tiap-tiap hari dapat pahala. Pasal teringin atau nak merokok, tak jadi. Lawan. Aku tak merokok ni kerana Allah. Dapat pahala. Aku tak merokok kerana Allah. Dapat pahala. Macam setiap kali kita kentut, tak basuh. Dapat pahala. Selama ni kentut basuh tak? Tak basuh kan? Kalau basuh membazir. Sebab tak perlu dibasuh. Makruh kalau basuh. Jadi kalau setiap kali kentut, aku tak basuh pasal makruh. Pahala. Dapat pahala. Setiap kali kentut dapat pahala. Jadi sebelum ni kentut tak dapat pahala. Lepas ni baru dapat pahala. Kentut pun dapat pahala. Pasal tak payah basuh. Habis sebelum ni kentut dapat pahala? Tak tahu. Pasal tak tahu tak dapat pahala. Kadang-kadang boleh dapat dosa pula. Menyakitkan orang lain. Terkejut orang lain. Tapi isteri tak marah. Isteri menikmati. Suami bangga, gegar lagi kuat, lagi bangga. Lagi pula dalam surat khabar, orang yang kentut kuat tu dia ada keyakinan diri. Dalam surat khabar dia ada 13 ciri-ciri kentut. Yang saya baca, yang saya ingat, yang saya hafal ialah kalau kentutnya kuat, itu orang yang ada keyakinan diri. Orang kaji sampai ke situ, ya. Bab kentut pun orang kaji. Jadi ibu-ibu ya, kalau dapat suami yang kentutnya kuat, itu suami yang ada keyakinan diri. Dia yakin, dia bangga dia laki-laki. Ibu-ibu jangan pula ikut lawan dengan dia pula. Baik. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalim akan dikau, maka iaitu dapat pahala sunat. Orang buat sakitkan hati apa semua sabar, tak lawan, tak balas. Apatah lagi kalau pula dibalas dengan baik. Tetapi pahalanya sangat besar walaupun sunat, tetapi pahalanya sangat-sangat besar. Orang yang sabar apabila disakiti. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya hanya saja disempurnakan akan sekalian orang yang sabar itu pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Banyak sangat pahala orang yang sabar. Yang apabila disakiti dia tidak balas. Bahkan kalau dia balas dengan baik lagi, dia berbuat baik, dia balas baik orang yang menyakiti dia, itu lebih daripada, atas daripada sabar. Dia ihsan pula. Orang buat jahat ke dia, dia buat baik. Paling kurang, sabar. Tak lawan, tak balas. Itu pun pahalanya sudah bighairi hisab. Tidak boleh dikira-kira. Sebab itu berat. Bukan mudah. Orang sakitkan hati dia, orang kata dia, orang fitnah dia, orang macam-macam. Tenang, relax dia. Boleh senyum lagi. Orang kutuk dia macam-macam. Senyum. Terima kasih. Tapi nak dapat itu bukan boleh buat-buat. Bukan boleh buat. Dia lahir daripada hati. Dia kasih, tetap kasih dengan orang yang melakukan kejahatan pada dia. Orang buat sakit ke dia, tapi dia kasih sayang dengan orang tu. Oh, boleh? InsyaAllah kita akan sampai bincang. Baik itu, insyaAllah.
Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya? Ada yang nak tambah? Belajar tak sakit? Sakit tak? Tiba bila keluar nanti, pancit ayah, hilang slipper. Itu belajar sabar. Dapat berita orang maki, orang kutuk, orang fitnah. Itu baru nak masuk sabar. Masa tu baru sakit. Masa belajarnya ni tak sakit. Ada yang sakit? Tak ada. Hati okey. Itulah kadang-kadang kita masa belajar okey, tapi bila Allah Ta'ala nak masukkan sabar, dah tak tahan. Dah tak boleh. Sabar atas penyakit. Tak mengeluh. Redha. Allah Ta'ala kurniakan penyakit. Kita sebut Allah Ta'ala kurniakan penyakit. Perkataan tu pun kurniakan. Penyakit tu Allah Ta'ala kurnia tu. Tapi kita rasa Allah Ta'ala balas dengan penyakit. Perkataan balas tu pun kita dah macam dah hati pun dah tak redha. Cuba kalau kita anggap penyakit tu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Satu anugerah. Penyakit tapi kita anggap sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nak tanya? Ada yang nak tambah? Atau ada yang nak bantah? Kalau nak bantah nanti minum air itu. Minum air Syifa Arifin. Tapi jangan minum begitu ya, kena tambah. Betul, ada sahabat saya minum begitu dia panas. Jadi saya nasihatkan yang ada penyakit jantung tak payah minumlah. Sebab dia punya tu tinggi. Jadi elok air itu botol besar tu, botol besar mineral biasa tu. Minum sikit baru tambah air itu sikit je. Jadi satu botol besar ni tu rasanya boleh 6 hingga 7 botol besar. Jangan minum begitu. Jangan habiskan satu botol, panas. Jadi ini saya anjurkan ni. Kan balik panas kan marah saya pula. Ustaz kenapa panas? Ada sahabat minum teguk separuh panas. Jadi itu air yang kita ni boleh jadikan ibu lah, macam ibu lah. Tambah untuk buat syifa ya. Anak-anak kita nak periksa apa semua kita dah bacakan Quran. Yang betul besar tu minum dulu atau kurangkan satu cawan ni, kemudian baru tambah. Jangan sebotol diteguk. Baik. Jangan cuba-cuba kan. Ada dah orang rasa panas. Untuk anak-anak pun campur. Dan jangan dilangkah. Jadi elok sebab tu seorang ambil sebotol ni yang banyak. Jadi malam ni kita bagi iaitu dan buatlah sumbangan ikhlas berapa-berapa. Selalunya buat sumbangan ikhlas bentang sejadah tak ada hadiah. Jadi ni kami bagi hadiah. Tu ada dalam kotak. Ibu-ibu pun boleh ambil ya. Jadi kalau tak kenyang minum sebotol, minum dengan botol-botolnya sekali. InsyaAllah kenyang. Sikit-sikit je buat sikit-sikit, tahan untuk sebulan. Kalau ada dalam bekas besar tu, dalam rumah tu bekas besar, tuang dalam tu. Ya. Wallahu alam. Satu lagi mungkin bulan depan wallahu alam pasal penapisnya ada masalah sikit penapisnya. Tak tahu. Ini mungkin bulan ni adalah ni. Yang di pondok dah tak ada lagi penapisnya ada masalah sikit. Jadi bulan depan tak berani janji ada ke tak ada. Tapi yang ni manfaatkan dulu. Ada yang tu. Siapa yang dululah. Tak kira-kira lah berapa-berapa. So, ambil. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ila amal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.